Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Luqman Haris. Anda sedang menonton Fokus minggu depan di mana seperti tajuk cerita ini, fokusnya adalah berkenaan dengan berita-berita besar yang kita jangkakan akan mendominasi tajuk-tajuk utama minggu depan. Dan minggu depan, tumpuan tidak lain tidak bukan terarah kepada Hari Raya Aidilfitri. Sekurang-kurangnya bagi umat Islam yang menyambut sebahagian besar daripada kita di Malaysia. 1001 kekangan masih lagi kita lalui untuk tahun kedua berturut-turut Aidilfitri. Ia mendominasi cakap-cakap berkenaan dengan apa perancangan alternatif memandangkan kita tidak boleh rentas negeri dan sebagainya buat kali kedua untuk beraya tahun ini. SOP-nya berbeza-beza mengikut kawasan PKP, PKPB, dan PKBB dan sebagainya. Untuk kita imbas kembali untuk mengurangkan sebarang kekeliruan, kita lihat sendiri apa yang diumumkan oleh kerajaan berkenaan dengan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan sempena Aidilfitri tahun ini. Okey, kita semua bersedia untuk mematuhi dan melaksanakan SOP norma baru untuk kali kedua, raya kedua berturut-turut. Pelbagai pembaharuan juga dan perubahan diperkenalkan, termasuk ziarah kali ini dibenarkan tapi mengikut limit had berdasarkan di mana anda tinggal, lokasi PKP atau PKPB dan sebagainya. Dan sebegitu juga pihak berkuasa juga kini bersiap siaga untuk memastikan pemantauan dan penguatkuasaan berada di tahap yang tertinggi apabila kita melalui hari yang mungkin antara hari yang paling sibuk di Malaysia, Hari Raya Aidilfitri. Untuk memastikan kesemua SOP itu dapat kita patuhi bukan sahaja terang-terangan dan terbuka di luar, tetapi apabila kita berada di dalam bangunan, di dalam rumah. Berkenaan dengan hal ini, saya mahu membincangkannya bersama dengan pakar Kesihatan Awam, Fakulti Perubatan Sains dan Kesihatan UPM, Profesor Madya Dr. Malina Osman. Prof, Assalamualaikum. Kita lihat, Prof, beberapa SOP utama seperti ziarah dibenarkan di setengah tempat tidak lebih daripada 15 orang, di setengah tempat tidak lebih daripada 20 orang. Persoalannya adalah cabaran untuk kita memantau dan menguatkuasa dengan efektif. Adakah pihak berkuasa mampu untuk memantau dengan efektif di dalam rumah, di setiap kawasan kejiranan dan sebagainya? Adakah ini satu cabaran besar buat mereka? Waalaikumsalam. Berkenaan dengan SOP yang bakal kita lalui sempena Hari Raya Aidilfitri nanti, pada pandangan saya sudah sampai masanya untuk kita menggerakkan kekuatan dalam masyarakat masing-masing. Sebab kalau kita berharapkan saja kepada badan ataupun agensi pihak berkuasa untuk melaksanakan ini, pada pandangan saya agak sukar sekali sebab kita perlu meliputi kawasan yang agak luas. Jadi melalui pengetahuan yang telah disampaikan oleh Ketua Pengarah Kesihatan Kementerian Kesihatan Malaysia dan juga apa yang disampaikan oleh Majlis Keselamatan Negara, kita telah melalui pengalaman pada tahun lepas dan kita harap kita dapat menggunakan segala apa kekuatan yang kita ada untuk membantu perkara ini ditangani dengan lebih cekap di kalangan masyarakat ataupun penduduk setempat. Pada pandangan saya, kita sudah boleh untuk memberdayakan sebab semua yang kita mampu untuk memastikan tidak berlaku penularan semasa musim perayaan kali ini. Prof, adakah kita menjangkakan kemunculan gelombang baru ataupun setidak-tidaknya kenaikan mendadak kes baru COVID-19 selepas Aidilfitri?
saya jangkakan sekiranya kita tidak melakukan nasihat seperti mana yang disarankan oleh kementerian, kes dijangka akan meningkat dengan lebih banyak. Sehubungan dengan itu, seperti mana yang telah kita saksikan pada hari ini, peningkatan kes berbanding pada awal bulan April lepas telah meningkat lebih daripada 10,000. Kalau pada masa itu kita ada 14,000, kemarin dicatatkan 36,000. Peningkatan yang sangat tinggi dan ini menimbulkan beban sebenarnya kepada sistem perkhidmatan kesihatan kita. Jadi kita kena bersungguh-sungguh bersama-sama untuk membantu, untuk meredakan keadaan ini. Dan dalam masa yang sama Kementerian Kesihatan dapat menangani semua kes-kes yang baru didiagnose. Jadi kita perlu mengelakkan lagi banyak lagi kes-kes baru didiagnose menyebabkan mereka tidak dapat memberikan tumpuan dalam sistem perawatan yang sepatutnya diberikan. Jadi untuk itu bagi mengelakkan kemungkinan gelombang yang lebih tinggi pada masa ini, kalau kita tengok pada pola graf peningkatan semula selepas gelombang ketiga lalu, angka tu mendata sekejap saja. Itu pun tidak turun kepada saat paling bawah dan dia naik semula. Jadi ini adalah merupakan petanda yang tidak begitu baik dan kita perlu melakukan sesuatu dengan lebih serius lagi. Ya, sebelum ini terdapat beberapa persoalan berkenaan dengan dan juga perdebatan berkenaan dengan sama ada kita sedang melalui ataupun akan melalui gelombang keempat ataupun tidak, Prof. Melihat kepada angka harian, kes harian sekarang ini sejak beberapa hari lepas, adakah tidak ada lagi wujud ragu-ragu bahawa kita memang sememangnya berada di tengah-tengah gelombang keempat COVID-19 di Malaysia sekarang? Okey, kalau saya diberikan peluang untuk bercakap tentang gelombang. Gelombang sebenarnya hanya ilustrasi dalam graf peningkatan kes aktif yang mana apabila berlaku peningkatan kes, ia sekaligus menyebabkan kesan kepada sistem perkhidmatan kesihatan terutama di hospital dan juga mereka yang perlu dirawat di dalam ICU. Jadi kalau kita lihat kepada apa yang berlaku sekarang, kita melalui satu keadaan yang mana belum surut lagi gelombang ketiga, kita dilanda ombak yang baru. Maksudnya peningkatan kes berlaku semula sehingga menyebabkan ketegangan dalam sistem perkhidmatan kesihatan. Ini yang kita perlu fahami. Sama juga bila kita berada di tepi pantai, ada ombak datang dan kemudian ombak tu tak sempat surut, ada lagi ombak yang baru yang datang. Jadi untuk mengelakkan ombak baru yang datang ini lebih membadai sehingga menimbulkan kesan yang lebih teruk kepada sistem perkhidmatan kesihatan, kita perlu melakukan sesuatu. Jadi sekurang-kurangnya mereka yang sudah dijangkiti ini dapat dirawat dengan sempurna dan mereka-mereka yang bukan pesakit COVID juga boleh diberikan rawatan. Kita perlu mengelakkan peningkatan mendadak gelombang yang lebih tinggi sehingga menjejaskan sistem perkhidmatan kesihatan kita. Jadi SOP Aidilfitri yang digariskan Prof bukan hanya dan bukan sangat untuk kita fokus kepada penguatkuasaannya dan pemantauannya oleh pihak berkuasa. Pihak berkuasa akan cuba yang terbaik tapi mereka mungkin tidak cukup tangan untuk pergi lihat rumah ke rumah di seluruh Malaysia dan sebagainya. Tapi ia lebih kepada kesedaran dalam kalangan kita sendiri untuk mengikuti dan mematuhi SOP itu. Betul, saya setuju. Pada pandangan saya, pada masa inilah kita perlu menggerakkan seperti mana yang saya sebut tadilah di dalam anggota masyarakat sendiri. Kita boleh belajar daripada jawatankuasa masjid bagaimana mereka memantau kedudukan jemaah dalam masjid, memastikan tidak ada berlakunya potensi tularan. Dan mereka ini kita boleh dapatkan kepakaran mereka dalam membantu masyarakat untuk turut sama memantau bersama-sama dengan ketua kampung, penghulu dan pemimpin masyarakat di suatu tempat. Dan saya rasa perkara itu bukan sesuatu yang sukar untuk dilaksanakan. Dan dalam masa yang sama, kita sebagai masyarakat perlu faham keadaan ini bukan untuk menyusahkan. Ia adalah sebenarnya bertujuan untuk memastikan tularan itu tidak berlaku dan tidak ada lagi kes-kes jangkitan. Dan pada pandangan saya, kita perlu menghentikan sebarang sikap memandang remeh, memandang mudah dan merasa tidak apa, perkara ini dah leceh lah, tak payah pakai pintu mas. Itu adalah bukan satu tindakan yang tidak betul. Perkara ini mesti kita berikan tumpuan walaupun kita rasa lemas pakai mask, susah nak bercakap. Tapi itu yang kita perlu lakukan. Self-monitoring, pemantauan kendiri berkenaan dengan SOP sewaktu Aidilfitri akan datang dan ia juga bergantung kepada kesedaran masing-masing. Dan Prof bercakap berkenaan dengan kesedaran masing-masing. Saya nak sentuh sedikit sebelum kita berpisah, sentuh sedikit berkenaan dengan pendaftaran, jumlah pendaftaran untuk vaksin. Kalau kita boleh kongsikan infografik terkini ini dengan penonton kami di luar sana. Ini adalah yang dikongsikan yang terkini oleh Menteri Kesihatan. Setakat 7 Mei 2021, kita lihat Prof masih lagi kurang memberangsangkan jumlah pendaftaran vaksin. Rata-ratanya 30 lebih ke 40 lebih peratus. Kebanyakan negeri, malah di setengah negeri seperti Sabah 16.3%, di Kelantan 27% sahaja yang mendaftar untuk vaksin.
Prof, adakah pada ketika ini kita sudah perlu menerima hakikat bahawa mereka yang tidak mahu dan tidak mendaftar untuk mendapatkan vaksin ini, mereka tidak akan melakukan sedemikian kerana sudah beberapa minggu, beberapa bulan kita berikan dan peratusannya naik sedikit di setengah tempat khasnya. Adakah kita sudah perlu menerima bahawa mereka ini yang tidak mahu dan tidak mahu untuk mendaftar untuk vaksin, mereka tidak akan berbuat demikian? Saya dalam konteks ni saya sebenarnya agak optimis sebab saya lihat kebanyakan generasi muda hari ini, adik-adik anak-anak kita ni mereka bukan berfikiran seperti kalau boleh saya sifatkanlah generasi kita ni macam saya ni, kita lebih memandang ke hadapan. Kadang-kadang suatu perkara tu kita buat dahulu. Maksudnya kita tahu kesannya akan berlaku dalam 2-3 minggu akan datang. Tapi generasi sosial media ni mereka lebih bersifat kalau membuat sesuatu keputusan mereka nak dapat respon masa tu juga ya. Jadi bila kita tengok komen-komen yang diberikan dalam dalam Facebook, Instagram dan sebagainya, antara keluhan yang diberikan tak ada apa-apa respon. Dah daftar dah daripada bulan Februari. Jadi mungkin ia mempengaruhi rakan-rakan mereka yang lain. Dalam konteks itu, saya berpendapat sebetulnya kita saksikan baru-baru ini tentang pendaftaran AstraZeneca dan kita dapat respon yang sangat bagus sekali. Dan ini sebenarnya pada pandangan saya agak sehaluan dengan cita rasa anak-anak generasi muda sekarang ni. Mereka bila diberikan peluang, mereka membuat keputusan dan respon tu dapat serta-merta. Jadi saya yakin bila sampai masanya nanti mereka akan tampil ke hadapan dan dalam masa yang sama mereka akan memberikan pandangan-pandangan kepada kawan-kawan mereka dan mereka semua akan mendapatkan vaksin seperti mana yang kita harapkan. Baik, terima kasih Profesor Madya Dr. Malina Osman, pakar kesihatan awam Fakulti Perubatan Sains dan Kesihatan UPM, dan sudah tentu banyak lagi masalah-masalah dan isu-isu yang lahir daripada COVID-19 ataupun ketidakpatuhan terhadap SOP. Tapi mungkin ramai yang tidak perasan, tidak terfikir berkenaan dengan satu lagi masalah yang mungkin timbul daripada SOP Aidilfitri baru ini, walaupun kita patut patuhi, tapi ia mewujudkan tekanan mental khasnya bagi golongan warga emas yang duduk di kampung dan mungkin dalam 1 tahun itu mereka hanya menunggu anak-anak cucu dan cucu-cucu pulang ke kampung sempena Aidilfitri. Dalam 1 tahun itu mungkin itu saja yang mereka look forward to. Tapi sejak 2 tahun lepas, itu pun mereka tidak dapat nikmati. Adakah ia akan bawa sebarang impak dari segi mental? Dan impak mental itu adakah akan ia membawa kepada sebarang kemudaratan kesihatan bagi golongan yang sensitif ini? Saya mau bertanya kepada Profesor Madya Dr. Mohsin Ahmad Zahari. Profesor Mohsin adalah pakar perunding psikiatri Universiti Melaya. Prof, anak-anak dan cucu-cucu sekali lagi tidak dapat pulang beraya tahun ini. Ini adalah raya yang kedua. Adakah ini akan mempunyai impak mental, membawa impak mental yang besar kepada ibu bapa, kepada golongan warga emas yang duduk di kampung? Terima kasih Luqman. Memang PKP ini daripada setahun yang lepas, saya rasa telah memberi insight berkenaan dengan terutama mereka di kampung, warga emas, ibu bapa, dan sekarang ni kita khusus bercakap berkenaan dengan raya yang akan menjelang tiba. Dan bayangkan raya yang akan datang ini berkemungkinan raya berkeseorangan dengan kesepian sekali, dengan jaga kehadiran fizikal anak cucu dari perantauan. Dan tradisi sejak turun-temurun, raya ini disambut oleh semua ahli keluarga. Tetapi norma baru ini telah menukarkan semua ini. Boleh dikatakan raya itu sendiri sinonim dengan keluarga semua kembali dan menceriakan keadaan. Dan walaupun kita kata boleh menggunakan kaedah online, sekarang ni mungkin warga emas di kampung, ibu bapa di kampung pun yang tua-tua pun boleh pakai online communication. Tetapi keadaan fizikal tu adalah saya rasa penting bila mentakdirkan perayaan Aidilfitri itu sendiri. Bayangkan Aidilfitri itu ada mengemas rumah lah, dan akhir Ramadan tu dah ada dah perayaan tu, main bunga api. Dan ini semua nostalgia, di mana online ini semua tidak dapat menggantikan suasana perayaan itu sendiri dan menjadikan perayaan itu amat terhad dan mungkin sekadar online komunikasi secara online sahaja. Okey, Prof. Apa yang kita di sini boleh lakukan untuk membantu meringankan beban mental ibu bapa di kampung di sana?
Saya rasa kita yang di bandar yang berjauhan ni boleh teruskan komunikasi secara maya atau online tadi. Yang mungkin contohnya kepada ibu bapa yang tak ada anak-anak saja, tinggal berdua di kampung contohnya. Ini memang memerlukan sokongan, dan sokongan masyarakat setempat juga penting dan kejiranan yang baik, sebab boleh memberi sokongan emosi secara berterusan. Dan yang ketiganya mungkin ahli keluarga yang tinggal dalam daerah yang sama boleh berjarak dengan memastikan SOP seperti tak boleh sembang rapat, tak boleh dalam kawasan tertutup, tak boleh kawasan terlalu sesak. Ini semua kena pastikan sebab orang tua ni juga adalah berisiko. Jadi tapi keluarga yang berhampiran mungkin boleh datang. Kalau dulu mereka tak pernah datang sebab mungkin anak-anak saja yang memeriahkan raya ini. Tetapi sekarang ini 2 pupu, 3 pupu pun boleh merayakan kalau mereka tinggal berdekatan. Prof, ini bukan satu tekanan yang baru bagi ibu bapa, khasnya warga emas yang menetap di kampung. Bukan sahaja pulang beraya, malah sejak lebih setahun lepas kita semua tidak boleh pulang kecuali ada tempoh-tempoh sedikit yang di mana rentas negeri dibenarkan, tapi sebahagian besarnya kita tidak boleh pulang dan sukar untuk pulang. Jadi ibu bapa di kampung sudah melalui cabaran ini sudah pun lama, dan mungkin raya kedua ini adalah kemuncaknya lagi sekali. Jadi tekanan dari segi impak mental yang jangka panjang ini, adakah ia boleh membawa kepada kemudaratan kesihatan secara fizikal bagi mereka? Ya, memang saya nak ulaskan ini. Perkara ini penting diambil perhatian. Pertama, impak yang boleh berlaku adalah penyakit mental pun boleh berlaku. Contohnya penyakit keburungan, kerisauan, setelah expectation dia pada tahun lepas dapat berjumpa tahun ini, tapi tahun ini tidak dapat, tahun depan pun kita tak tahu lagi. Dan yang keduanya, memang ada kajian sains menunjukkan bahawa macam stres berpanjangan boleh menyebabkan penyakit seperti darah tinggi, kencing manis. Ini amat penting, terutama pada warga emas ini tadi. Dan yang saya bimbangi, pandemik COVID ini menukar budaya kita, di mana budaya asas seperti menyambut raya, bermakrifan dengan orang tua, nanti mungkin terfikir sebab generasi sekarang ni yang muda-muda yang mungkin tidak mempraktikkan itu dalam kehidupan mereka setidak-tidaknya dalam 2 tahun ini. Tahun depan kita tak tahulah. Jadi tahun depan tu harap kita pergi ambil vaksin dan mengamalkan SOP sebaik-baiknya bagi mengekang COVID ini, seterusnya dapat balik merayakan perayaan ini dengan makna yang sebenarnya. Terima kasih Profesor Madya Dr. Muhsin Ahmad Zahari, pakar perunding psikiatri Universiti Melaya. Kita harap semua ujian ini akan membawa kepada masa depan yang lebih cerah, yang lebih baik, dan kita dapat kembali kepada hidup seperti sedia kala tidak lama lagi. Dan ini mungkin Aidilfitri terakhir yang kita perlu lalui di bawah norma baru. Jadi jangan lupa untuk daftarkan diri anda untuk mendapatkan vaksin. Apa sahaja vaksin yang telah pun diluluskan oleh kerajaan, itulah vaksin yang terbaik, adalah vaksin yang tersedia untuk anda pada ketika itu. Kita berhenti rehat seketika, kita kembali selepas ini. Fokus minggu depan beralih ke laporan antarabangsa dan fokus antarabangsa pertempuran antara rakyat Palestin dan tentera rejim Zionis Israel di kota Baitul Muqaddis berterusan untuk 2 hari berturut-turut. Hari ini, tentera Israel turut melemparkan bom tangan di sebelah sekumpulan wartawan yang membuat liputan insiden terbabit. Rusuhan itu berlaku sehari selepas keganasan oleh Israel yang mengakibatkan 200 rakyat Palestin cedera dalam pertempuran di perkarangan Masjid Al-Aqsa. Keganasan pada Jumaat itu mendapat kecaman daripada Sekutu Arab Israel dan menggesa campur tangan Amerika Syarikat, Kesatuan Eropah dan Pertubuhan Bangsa Bersatu. Keganasan tersebut tercetus pada bulan Ramadan yang sememangnya disambut dengan peningkatan amalan ibadah, terutamanya pada 10 hari terakhir. Adakah ini akan membawa kepada lebih banyak ketidaktentuan di pentas antarabangsa minggu depan? Setidak-tidaknya di Timur Tengah, di Asia Barat, antara Israel dan juga Palestin. Saya mahu bercakap bersama dengan Profesor Azizuddin Muhammad Sani, pensyarah politik dan hubungan antarabangsa UUM. Prof, pertempuran antara Israel dan Palestin ini bukan satu perkara yang baru. Dia sudah berlaku lama dan ini hanyalah yang terbaru. Tapi melihat ke hadapan, adakah ia akan menambahkan lagi ketegangan dalam sekurang-kurangnya seminggu ataupun 2 minggu akan datang, dan apa yang kita boleh jangkakan?
Kalau kita lihat dalam keadaan krisis yang terbaru ni lah, kita lihat bahawa kemungkinan kekerasan mungkin akan berterusan untuk beberapa hari lagi sebelum ada jalan penyelesaian dicarilah oleh pihak oleh kedua pihak yang memerlukan mungkin campur tangan pihak ketiga lah untuk menyelesaikan isu yang sebegini. Tapi kalau kita lihat bahawa isu yang sebegini memang berterusan dan kalau kita lihat isu yang paling utama sebenarnya lah ada isu berkaitan dengan Jerusalem Timur yang mana ingin dikuasai oleh rejim Israel kerana kita tahu bahawa matlamat rejim Israel ini, rejim Zionis ini adalah untuk menggabungkan ke semua wilayah-wilayah Jerusalem itu sebagai satu ibu negaranya dan dikuasai sepenuhnya oleh warga Israel ataupun bangsa Yahudi lah. Jadi siapa saja sakit bakir ataupun orang-orang yang dikatakan sebagai warga Palestin cuba diketepikan. Jadi kalau lihat sebenarnya punca kepada masalah ini adalah berkaitan dengan permasalahan berkaitan dengan tanah di satu tempat dinamakan Sheikh Jarrah yang mana warga Palestin cuba dihalau dan kalau kita lihat itulah sebenarnya sebagai pada agenda lah rejim Yahudi untuk membawa masuk pendatang asing ataupun pendatang haram Yahudi ke kawasan tersebut dan terus menguasai Jerusalem Timur dan seluruhnya menguasai keseluruhan bandar Jerusalem untuk dikuasai sebenarnya oleh rejim Yahudi ini. Prof, adakah sebarang bentuk tekanan masih lagi berkesan dan berfungsi terhadap bangsa Yahudi dan juga rejim Zionis Israel? Bukan sahaja kejadian terbaru ini, malah pelbagai kejadian sebelum-sebelum ini kita lihat mengundang kecaman pelbagai pihak-pihak yang besar seperti PBB, seperti EU dan sudah tentu banyak negara-negara Islam dan juga bukan Islam. Tapi mereka masih lagi melakukan apa yang mereka mahu lakukan. Jadi adakah tekanan sebegitu masih lagi berkesan dan apa yang kita boleh lakukan untuk menghentikan segala kezaliman ini? Kalau kita lihat daripada sejarah sejak pada tahun 1998 tertubuhnya negara Israel dan juga selepas perang 6 hari tahun 1967 di mana Jerusalem Timur itu dikuasai oleh Israel apabila Jordan tewas ataupun menyerah kawasan tersebut kepada Israel. Dan kalau kita lihat secara keseluruhannya memang adanya campur tangan oleh pelbagai pihak khususnya negara Eropah dan juga Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu boleh katakan keseluruhan negara di dunia ini mengecam Israel. Cuma tidak ada tindakan yang dilakukan oleh Israel kerana adanya veto yang dilakukan oleh Amerika Syarikat sebelum ini. Yang walaupun menjadi orang tengah dalam perundingan antara Israel dan Palestin tapi lebih banyak membelahi pihak Israel. Khususnya kalau kita lihat yang terbaru apabila Donald Trump ketika dia menjadi presiden yang mengemukakan cadangan two state solution yang mana sangat cenderung untuk menyokong tuntutan kepada Israel yang menyebabkan Palestin menolak. Jadi dalam konteks ini saya rasa kita tidak tahu dasar yang akan dibawa oleh Joe Biden. Kalau Joe Biden ini membawa dasar yang pendekatan yang hampir sama dengan Obama, kalau kita lihat Obama dulu agak juga memberi tekanan kepada Israel untuk jangan sangat membawa usul-usul yang lebih Israel kelebihan kepada Israel tapi lebih kepada kebersamaan lah dengan Palestin mana boleh negara Israel dan Palestin itu dibangunkan bersama dan hidup bersama dalam wilayah di situ. Jadi dalam konteks ini saya rasa kita tidak tahu jelas Joe Biden bagaimana pendekatannya. Kemudian juga beliau boleh mengambil tindakan tegas terhadap Israel untuk menyelesaikan isu ini. Tapi memandangkan keadaan Israel Amerika sekarang saya rasa agak terbatas dengan permasalahan COVID, ekonomi yang dihadapi oleh Amerika sekarang. Mungkin tumpuan tidak diberikan sepenuhnya kepada isu ini. Jadi dalam konteks ini saya rasa kebimbangan kita adalah tidak ada tekanan yang kuat daripada negara-negara barat, Amerika dan Bersatu untuk menyelesaikan isu ini secara segera. Kalau tidak, saya rasa escalation atau maksudnya keganasan akan berterusan dan kita tak kemudian juga intifadah yang terusnya akan berlaku di wilayah ini. Ya, tekanan itu yang kita bincangkan. Sudah tentu Israel adalah rakan strategik bagi Amerika Syarikat yang sangat berharga. Adakah kita perlu menerima hakikat bahawa selagi Amerika Syarikat tidak mahu menekan Israel dengan cukup kuat ataupun cukup konsisten, semua badan-badan dan organisasi dan negara-negara mengecam segala tindakan Israel tidak akan berkesan, termasuk OIC dan sebagainya. Dan melihat kepada itu, sekiranya Amerika Syarikat enggan berganjak untuk beberapa tahun akan datang, sebagaimana mereka tidak berganjak sebelum-sebelum ini, apa yang patut dilakukan oleh sebagai contoh OIC, Pertubuhan Kerjasama Islam, untuk lebih efektif selain daripada hanya mengeluarkan
kenyataan media, kecaman dan sebagainya. Apa strategi mereka untuk get around the fact that Amerika Syarikat akan sentiasa melindungi Israel untuk memastikan Israel sekurang-kurangnya melakukan kezaliman-kezaliman ini? Okey, ada beberapa perkara boleh dilakukan. Kalau kita disebut Luqman tadi berkaitan dengan OIC kan. Cuma OIC ini agak terbatas sebenarnya. Dia hanya sebagai forum untuk membincangkan isu-isu umat Islam dan tidak ada kuasa untuk mengambil tindakan tertentu terhadap Israel misalnya dan cuba membantu pihak Palestin. Yang mana kalau lihat dalam konteks ini, desakan itu boleh dilakukan oleh OIC. Tapi mungkin tak ada kepatuhan dilakukan oleh Israel terhadap desakan yang dibawa oleh OIC tersebut. Dan satu langkah yang paling penting harus dilakukan ialah seperti mana yang dikemukakan oleh pemimpin utama Palestin Mahmud Abbas. Dia mengatakan bahawa perlu ada campur tangan PBB melalui Majlis Keselamatan untuk mengemukakan resolusi baru terhadap Israel. Jadi saya rasa satu usul baru boleh dikemukakan terhadap Majlis Keselamatan, dan inilah kita nak lihat sama ada Amerika terus memberi sokongan kepada Israel atau tidak, ataupun melakukan veto seperti mana yang pernah dilakukan sebelum ini terhadap usul yang berkaitan dengan Israel dan Palestin di Pertubuhan Bersama Bersatu. Jadi saya rasa boleh dicuba kaedah ini sebab kaedah ini akan membawa, kalau sekiranya diluluskan, resolusi ini boleh membawa kepada tindakan kolektif negara-negara Pertubuhan Bersama-Bersatu mengambil tindakan terhadap Israel, dan dari situ kita boleh lihat kepatuhan Israel pada usul atau resolusi yang dibawakan oleh Pertubuhan Bersama-Bersatu tersebutlah. Jadi itu saja saya rasa pendekatan yang ada nilai perundangan yang boleh dilakukan oleh Pertubuhan Bersama-Bersatu dan negara-negara dunia keseluruhannya lah. Cara lain mungkin tidak ada, mungkin cara pendekatan yang lebih radikal ataupun confrontational perang, mungkin itu cara pilihan yang lain lah. Tapi kita cuba selesaikan isu begini secara perundangan yang boleh dilakukan melalui resolusi Majlis Keselamatan Pertubuhan Bersama-Bersatu. Perang dan keganasan adalah worst case scenario, itu adalah last resort. Terima kasih Profesor Azizuddin Muhammad Sani, pensyarah politik dan hubungan antarabangsa UUM. Terima kasih kepada anda menonton Fokus minggu depan. Saya Luqman Haris, kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam hormat.